Agama adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Ia banyak memberi kesan kepada tingkah laku, gaya hidup dan pemikiran manusia sejak berabad lalu. Hal ini dapat kita perhatikan dengan wujudnya pelbagai peninggalan monumen-monumen keagamaan dari peradaban silam. Jika kita singkap tamadun-tamadun besar manusia lalu yang pernah muncul seperti tamadun Aztec, tamadun Sumeria, tamadun Babilonia, Mesir Purba, tamadun Cina serta tamadun Indus, masing-masing mempunyai tradisi sistem kepercayaan dan mendominasi malah menentukan imej tamadun tersebut secara khusus. Antara contoh terdekat yang boleh kita lihat adalah bukti peninggalan monumen-monumen lama seperti Candi Angkor Wat di Kemboja, Candi Lembah Bujang di Kedah dan Candi Borobudur. Masyarakat zaman kini lebih terdedah dengan kepelbagaian dan perbezaan. Oleh yang demikian, memahami perbezaan dan mencari titik temu itu adalah sesuatu yang sangat dituntut dalam mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan hidup bersama, terutamanya dalam kalangan rakyat di negara kita sendiri, Malaysia. Keindahan latar belakang Malaysia adalah kerana ciri kepelbagaian masyarakatnya. Penduduk yang berbilang kaum, agama, budaya dan adat resam. Terdapat 14 buah negeri di Malaysia, iaitu Kedah, Negeri Sembilan, Pahang, Kelantan, Johor, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Sarawak, Pulau Pinang, Sabah, Melaka dan wilayah Persekutuan. Setiap negeri mempunyai keistimewaan dan kelainannya yang tersendiri. Asimilasi bangsa berlaku apabila perkahwinan antara orang asing dengan penduduk tempatan. Maka dari situ wujudlah kelompok berdarah campuran seperti kelompok peranakan, kelompok Said dan lain-lain. Pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia bermula apabila kemasukan migran dari luar. Kehadiran kelompok-kelompok ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya dengan budaya, adat resam, bahasa dan latar belakang lain. Kemajmukan Malaysia menjadikan negara ini tarikan masyarakat luar. Negara Malaysia merupakan sebuah negara yang terbuka, yang bermaksud ia mempunyai pelbagai agama yang bebas dianuti oleh masyarakat. Agama di Malaysia terdiri daripada agama Islam, agama Kristian, agama Hindu, agama Buddha, agama Sikh dan lain-lain agama. Islam adalah agama utama negara dan diiktiraf sebagai agama rasmi negara. Ia diamalkan oleh majoriti rakyat Malaysia. Ini adalah masjid, iaitu tempat sembahyang bagi penganut agama Islam. Al-Quran ialah kitab suci yang telah diturunkan sejak kurun lama lagi dan dijadikan panduan hidup bagi umat Islam. Agama Islam mempunyai dua perayaan terbesar, iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Hari Raya Aidilfitri disambut pada bulan Syawal, manakala Hari Raya Aidiladha disambut pada bulan Zulhijjah. Hari Raya Aidiladha juga dikenali sebagai Hari Raya Korban, yang di mana ibadah korban dilakukan sebagai tanda mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Hari Raya Aidilfitri pula disambut sebagai tanda kemenangan setelah berpuasa 30 hari di bulan Ramadan. Agama Kristian mengajar bahawa Tuhan menurunkan anaknya, iaitu Jesus, ke dunia sebagai hamba pilihannya yang dinamakan Al-Masih. Kitab suci Kristian ialah Bible yang mencatatkan riwayat hidup dan ajaran Jesus. Dua amalan penting dalam Kristian ialah pembaptisan dan Eucharis. Pembaptisan ialah upacara untuk meraihkan kemasukan seseorang dalam Kristian, manakala Eucharis pula
yang juga dikenali sebagai perhimpunan suci atau makan malam terakhir ialah majlis makan roti dan wain sebagai tanda perpaduan antara penganut Kristian dan Yesus. Antara perayaan suci agama Kristian ialah Hari Christmas, Hari Easter dan Good Friday. Agama Hindu dianuti oleh sebahagian besar komuniti India di negara ini. Malah, ia merupakan salah satu identifikasi bagi etnik India. Pura adalah tempat beribadat bagi penganut agama Hindu. Kitab Veda adalah kitab yang terbesar, malah dianggap sebagai ensiklopedia agama Hindu. Veda mengandungi cerita tentang pelbagai aspek kehidupan bangsa Arya di India pada masa dahulu. Penganut Hindu meraihkan perayaan Thaipusam, juga Deepavali yang kebiasaannya disambut pada akhir Oktober atau awal November pada setiap tahun. Deepavali merupakan perayaan utama penganut Hindu di Malaysia. Perayaan ini bermaksud deretan lampu yang bertemakan penghapusan kejahilan penganutnya. Penganut agama Buddha di Malaysia terdiri daripada etnik Cina. Kemunculan agama Buddha merupakan suatu reaksi terhadap kekerasan dan penindasan oleh golongan Brahman yang menyebabkan golongan lain bangkit menentang, terutamanya golongan Kshatriya. Agama ini diasaskan oleh Siddhartha Gautama. Di Malaysia, bukan semua etnik Cina menganut agama Buddha kerana sebahagian daripada mereka juga berpegang kepada ajaran Taoism, Confucianism, Kristian dan Islam. Hari Wesak merupakan perayaan yang disambut oleh penganut agama Buddha. Perayaan Wesak disambut bersempena dengan memperingati kelahiran, kemunculan dan pencapaian Gautama Buddha ke nirvana iaitu syurga. Mencari titik pertemuan. Kefahaman dan tingkah laku beragama boleh memisah atau membina hubungan sesama penganut dalam sesuatu agama atau dengan penganut-penganut agama lain. Kemampuan agama dalam membina ikatan dan hubungan merentas individu dan kumpulan agama yang berlainan adalah potensi yang perlu diteliti dan diperhalusi. Oleh itu, kepekaan kepada ruang sosial sedia adalah amat diperlukan bagi memungkinkan peluang membawa penganut pelbagai agama bergerak ke arah persefahaman. Potensi ini harus digarap dengan berhati-hati dan berhemah agar individu dan kelompok agama yang berlainan dapat menemui satu titik pertemuan yang membolehkan hubungan mereka terjalin dengan erat. Agama dilihat dari sudut tafsiran autoriti akan memisah dan mengasingkan penganut pelbagai agama, terutama sekali apabila agama itu telah diideologi dan dipolitikkan. Dalam suasana agama dijadikan contestation, sudah pasti nilai keagamaan yang dibina itu akan membawa ke arah ketegangan dan konflik. Di Malaysia, perkara ini berlaku apabila dua insan membina rumah tangga bahagia dengan salah seorang meninggalkan agama asal dan menganut agama pilihan atas dasar cinta. Namun, di sebalik konflik yang berlaku yang dikaitkan dengan agama, kesemua agama memiliki nilai kesejaratan yang berpotensi untuk membina keharmonian kehidupan bermasyarakat, kestabilan dan kemajuan. Perubahan yang drastik dalam kehidupan moden, terutamanya dalam bidang teknologi pengangkutan, menyebabkan berlaku penghijrahan dari satu tempat ke tempat yang lain di setiap penjuru dunia pada hari ini. Ia mengakibatkan hampir tidak wujud lagi masyarakat yang hanya mempunyai satu agama, malah sifat masyarakat rata-ratanya adalah pelbagai agama. Mereka berada dalam persekitaran sosial yang menyebabkan mereka bertemu, berhubungan, bekerja dan tinggal bersama dengan penganut pelbagai agama. Interaksi antara mereka mampu membina ikatan sosial yang kuat dengan perbezaan agama anutan. Contohnya ketika berlaku malapetaka seperti banjir, ahli-ahli persatuan Buddha mengulurkan bantuan beras kepada orang beragama Islam. Begitu juga seorang yang menganut animism membantu jiran beragama Sikh untuk membersihkan rumahnya yang telah ditenggelami banjir.
Malahan, pemerhatian dalam masyarakat mendapati perayaan agama dan kebudayaan seperti Hari Raya, Hari Tahun Baru Cina, Deepavali, Keamatan, Gawai Dayak dan Hari Krismas masing-masing telah dikongsi dan diraikan bersama dan Bazar Ramadan dinanti-nantikan oleh penganut agama lain. Dalam konteks perbezaan amalan beragama, masih banyak ruang kenalan kemanusiaan yang boleh dikongsi bersama dan mampu mengikat individu dan kumpulan berbeza agama ini untuk berhubungan sesama mereka. Nilai kesejakatan tersebut yang dikongsi bersama telah membawa rakyat Malaysia untuk memilih tindakan di atas perkiraan sosial yang rasional dan dihajati bersama iaitu keharmonian, kedamaian, kekayaan, kemuliaan dan kebaikan. Dari huraian sebelum ini, dapat disimpulkan bahawa agama mengambil tempat penting dalam kehidupan manusia. Peranan agama menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia secara sosial, ekonomi, politik, bahkan juga budaya. Agama juga mengatur hubungan antara manusia dan berinteraksi dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat. Cerminan perbezaan dalam suatu agama menjadikan pembahasan yang memang sulit untuk dihindari. Perbezaan seringkali disinggung dan menjadi satu masalah yang mempunyai dampak buruk bagi kehidupan integritas masyarakat. Oleh kerana itu, pentingnya memahami perbezaan akan mengarahkan pada suatu pemahaman untuk pluralitas dalam agama. Saling menghargai merupakan kunci utama untuk membuka cakrawala persatuan.